lain tak ada sedih. Tak maaf lah. Ni first time main Instagram, tak tahu sangat. Biasa kalau streaming kat Discord ke YouTube ke tahulah cara nak buat. Okay. So saya melukis. So ni macam zoom out dulu lah. Satu lagi resolution ni pelik sikit sebab patutnya landscape tapi masalah Instagram dia jadi portrait. So dia pelik sikit. So ni ada gambar Yana buat mesej raya lah. So saya akan lukis. And harap dia nampak lah. So software yang saya guna Click Studio. Click Studio. So saya start lukis. Nak tanya apa-apa tanya lah. Biasa saya lukis ni ambil masa agak lama lah. So saya akan cuba buat cepat lah, speed painting. Yang ada kat sini siapa yang dah beli buku medik tu, buku misi medik? Kalau dah ada komen apa-apa, ada kritikan, ada persoalan nak tanya, apa yang suka, apa yang tak suka pasal buku tu, boleh cakap lah. Macam mana? Sementara tu saya borak sikit lah pasal apa nama, pasal filosofi di sebalik message utama di sebalik misi medik tu. Okey, promote lah sikit buku. So bagi saya nak lukis komik ni, first kena ada message dia lah, message apa yang nak disampaikan. Macam mana cakap? So kalau nak cerita pasal buku pertama ni, cerita pasal buku kedua cerita kan spoiler lah kan. Buku pertama dulu lah. Buku pertama ni saya nak, antara topik yang memang saya nak, bila saya fikir nak start lukis ni, saya nak lukis apa, nak cerita lah, nak sentuh lah topik tu kan. Saya fikir apa topik medik yang agak relevan lah di Malaysia ni. Kemudian kebetulan bila fikir-fikir tahu antara isu yang agak panas pasal isu vaksin kan kat Malaysia ni. Ada beberapa orang yang tak percaya pasal vaksin ni, and ada orang yang anggap apa vaksin ni berbahaya lah, haram lah, doktor sengaja nak meracuni penduduk rakyat Malaysia lah semua ni kan. So saya pun fikirlah memang mesti lah saya nak sentuh isu tu lah, sebab tu ada isu vaksin dalam buku misi medik ni. Tapi saya tak nak lah cerita semua orang kena ambil vaksin straightforward macam tu. Saya nak cerita apa sebenarnya yang menyebabkan seorang doktor tu betul-betul yakin terhadap vaksin ni, atau kenapa kita sebagai kita lah pengamal perubatan semua suruh kita ambil vaksin ni kan. So saya ada sebenarnya dia berbalik kepada istilah yang saya cerita dalam buku misi medik tu lah, evidence based medicine, perubatan yang berasaskan bukti. And ni sebenarnya benda yang sangat simple, tetapi sangat simple. Tetapi sebelum saya sendiri masuk belajar medik pun saya tak betul-betul faham konsep ni. Okey, maknanya kita nak percaya pada sesuatu tu, biarlah sesuatu tu berasaskan bukti, berasaskan ada asasnya, bukan main dengar cakap orang je kan. So itu konsep yang dia tekankan dalam buku ni lah, konsep evidence based medicine, perubatan berasaskan bukti yang ada kat tengah-tengah buku ni. Rasanya itu konsep yang amat penting lah bukan untuk doktor yang, tapi untuk semua orang. Dan kadang-kadang orang kata doktor ni belagak, dia je betul nak kalau cerita pasal bukti, nak bukti dia je, bukti orang lain tak nak terima kan. Sebab itu bukan masalahnya kita
sebenarnya nak cerita evidence based medicine ni dah bukan benda lama. Benda yang agak baru sebenarnya, relatively baru ditekankan dengan betul-betul. Boleh Google lah bila dia betul-betul ditekankan dalam perubatan konvensional ni. Sebab doktor belajar dari kesilapan. Kita tengok apabila boleh baca sejarah apabila pengamal perubatan tidak mengamalkan evidence based medicines. Apa yang berlaku bila kita tak amalkan perubatan berdasarkan bukti ni ialah kita main ikut suka hati kita. Kita main ikut cita rasa kita. Dan manusia ni setiap kita ada bias. Ada bias. Contohnya kita orang Melayu, kita bias kita terhadap perubatan tradisional Melayu. Okey. Dan orang putih pun ada bias terhadap perubatan dia. Orang Cina, orang Jepun pun ada bias terhadap perubatan dia masing-masing lah. And kita boleh tengok apabila sejarah, contoh satu sejarah yang saya nak, satu sejarah hitam yang agak memalukan lah untuk doktor-doktor. Boleh Google, boleh research masa mula-mula rokok tembakau diperkenalkan, dikomersialkan, especially di US. Antara orang yang promote rokok adalah doktor sendiri. Dia promote rokok. Dia kata rokok ni bagus untuk kesihatan, bagus untuk mengurangkan berat badan. Boleh Google macam mana doktor sendiri ada di poster-poster rokok. Dan bukan sebab doktor tu jahat, tapi sebab pada ketika itu konsep perubatan berdasarkan bukti ni tidak terlalu ditekankan. Maknanya kalau doktor tu ada bias, dia percaya betul memang rokok ni bagus, so dia promote lah. Kan? Mungkin dia betul-betul percaya rokok tu bagus, so dia pun promote rokok tu. Dan akhirnya sekarang kita tahulah rokok tu memang jelas lah memang tak ada siapa boleh sangkakan yang dia adalah satu benda yang berbahaya. So mana nak ceritanya, konsep evidence medicine ni bukan untuk mengatakan sebagai doktor tu sombong atau orang tu tak nak menerima pendapat orang lain atau menolak perubatan tradisional sebagainya. Tapi tidak, ia adalah untuk grounded, untuk bagi semua pengamal perubatan yang ada tanggungjawab yang besar agar tidak memandai-mandai, agar tidak ikut dengan bias masing-masing. Maknanya sentiasa fikir, sentiasa kena ada guideline. Nak buat sesuatu mesti ada asasnya, tak boleh suka-suka je. Sebab kalau kita ikut bias, kita ikut suka hati kita, ikut cakap orang, mungkin apa yang kita buat tu akan menyebabkan mudarat kepada pesakit. Macam rokok. Okey, bila ada satu period di mana rokok ni diiklankan dengan begitu tidak terkawal sampai doktor sendiri yang mempromot rokok, akhirnya kita tengok rokok ni kadar ketagih dalam masyarakat telah menjadi terlalu tinggi. Di mana sekarang walaupun semua orang setuju rokok ni teruk, rokok ni satu mudarat yang tinggi terhadap masyarakat, kita tak boleh nak haramkan serta-merta. Sebab apa? Sebab terlalu ramai orang dah ketagih terhadap rokok. And kalau kita terus haramkan rokok ni, apa yang akan berlaku? Orang akan merusuh, and orang akan cari rokok seludup, lagi susah kerja nak kawal. So akan jadi bahaya lah. So itu bagi saya contoh yang penting lah, macam mana kenapa perubatan berdasarkan bukti ni sangat penting. So sebab tu saya masukkan dalam buku pertama ni lah. So sebab bagi saya rasa siapa-siapa pun lah, bila dia orang masuk dalam bidang sains, ini adalah antara perkara pertama yang dia orang akan belajar. Maknanya kita nak refer sesuatu, nak menjadikan sebagai nak buat keputusan lah. Okay? Mesti berasaskan fakta, mesti berasaskan bukti. Dan bukti tu bukanlah sekadar orang cakap, bukan sekadar kita rasa betul, tak boleh. Mesti bukti yang betul-betul kukuh, betul-betul kuat. Macam COVID sekarang, kalau ikutkan vaksin dah ada, boleh je nak bagi vaksin kat orang ramai, tetapi masih belum cukup bukti tu untuk menunjukkan vaksin tu selamat dan berkesan. So kita tak naklah berlaku mudarat yang lebih besar apabila kita tak ikut, tak mencari bukti yang banyak baru kita bagi. So konsep evidence based medicine ni bukanlah untuk nak menunjukkan doktor ni belagak, tak nak terima cakap orang, tak. Ia adalah untuk memastikan doktor tu tak melampaui batas. Adalah untuk memastikan jangan terjebak dengan bias, jangan melakukan mudarat
yang lebih kepada pesakit. Okay dah. Soalan, rokok kurangkan berat badan. Memang rokok memang boleh kurangkan berat badan. Rokok boleh, kokain boleh. Kebanyakan dadah dia akan kurangkan berat badan, sebab kebanyakan dadah ni dia macam secara umum dia excite kan, dia menyebabkan kita lebih metabolism makin tinggi, so dia akan menyebabkan kurangkan berat badan lah. Ini secara umum ada dadah yang tak, ada dadah yang bukan, tapi secara umum lah rokok dia boleh kurangkan berat badan, tapi bukan cara yang sihat lah. Okey, bukan cara yang sihat tu kurangkan berat badan lah. Vaksin COVID dah ada kan, macam baru berita keluar ni pun dah masuk clinical trial dah. Tapi kita mesti buat kajian sebetul-betulnya dulu, pastikan, sebab bila kita bagi ni bukan kita bagi seorang dua, kita nak bagi ke semua orang kan, tak bagi ke, kalau boleh semua orang lah yang boleh ambil vaksin ni, yang tak ada immunocompromise orang kata untuk ambil vaksin ni, yang tak allergic pada vaksin tu. So kalau lah ada keburukan ataupun dia sebenarnya tak berjaya kan, kalau kita bagi tapi dia tak berkesan sebenarnya, apa akan jadi? Orang akan anggap benda tu berkesan, so orang akan bebas bergerak lah dia dah kebal, bebas lah bergerak, pergi ke mana-mana, lalas berebak balik COVID tu kan, jadi kesan lebih buruk berbanding sebelum kita bagi vaksin tu. Sebab itulah konsep perubatan berdasarkan bukti ni sangat penting lah sebab kita bercakap soal nyawa manusia. Kalau soal nak buat apa, cipta rekaan baru, eksperimen suka-suka tu tak apalah, kita nak eksperimen. Tapi bila kita kata nyawa manusia and kita yang tak ada gantinya, satu ni je kita ada, so kita mestilah bertanggungjawab. Software dan device saya guna so saya guna Wacom tablet. Dah lama dah ni, Wacom tablet ni dah dekat 10 tahun dah rasa, tapi alhamdulillah lah tahan lagi. Dengan software Clip Studio Paint. Clip Studio Paint ni saya suka lah, memang terbaik lah untuk nak lukis comic style saya ni, sebab entahlah, kena lah dengan saya. Lepas tu dia banyak dia punya tool itu yang bagus, yang banyak membantu lah. Macam ruler dia ada ruler untuk buat perspective line, ruler untuk buat focus line. Lepas tu dia pun lebih murah lah berbanding dengan Photoshop, sebab dia beli sekali je settle. Photoshop tak silap saya kena ada subscription. Okay, banyak. Alright, nak kena warna sekali je. Warna tak sempat lah kot. Sekejap, 10 minit lagi balik ke warna. Nak kena live balik ke macam mana? Saya dah colour. Habis ini. So salah pula siapa yang ada kat sekarang. Siapa yang ada tadi? Sekejap scroll up. Mana mouse? Kiwirai dengan @x Risha. Okey, ada soalan? Terima kasihlah kerana sudi mendengar saya membebel. Ucapan puasa raya kepada supporter. Okey.
So selamat Hari Raya. Selamat menghabiskan puasa lah. Selamat menghabiskan malam-malam terakhir Ramadan ni dengan amalan yang bermakna. Dan selamat berhari raya. Dan rayalah dengan bertanggungjawab lah. Okey, maknanya yang paling penting stay safe, selamat. Okay? Kita faham semua orang nak bersukaria, nak bersalam-salaman, nak berziarah semua. Tetapi untuk tahun ini sahaja kita kena lebih bertanggungjawab lah, supaya orang kita sendiri, umat Islam kita sendiri, saudara mara itu sendiri tak terkena benda ni. Okay? Tak kena COVID ni. So kita raya, kita berjumpa, kita message saudara mara kita pada masa yang sama, kita raya juga lah dengan bertanggungjawab. Okay? Kita jaga semua orang, jaga saudara mara kita, and semoga semua amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je kot. Terima kasih kepada siapa yang telah membeli buku Muslim Medik. Kalau ada apa-apa soalan, apa-apa nak tanya, boleh message teruslah kat Instagram. Current project saya sekarang, saya tengah lukis. Ada sekarang Line Webtoon tengah buat kontes, short story contest. Tapi dalam masa sebulan lagi habis. So saya cuba lukis lah. InsyaAllah kalau dah siap nanti, kalau sempat lukis untuk short story contest tu, saya akan post kat Instagram ni lah untuk Webtoon tu. Dan insyaAllah bila dah settle semua ni, kita tengok macam mana Muslim Medik punya prestasi. Kalau ada rezeki, kita sambung lah buku kedua dan ketiga dan seterusnya kalau ada rezeki. So belilah buku Muslim Medik agar saya boleh lukis lagi. Akaun ni saya akan post semua. Kalau ada apa-apa Webtoon ke apa lagi, saya akan post kat akaun ni lah. Instagram lama, rasanya ni lah Instagram saya. Instagram dia ada satu yang gagak tu juga, tapi tu tak nak salah email lain guna. Ni email betul. So itu biar je sebagai dummy account. Kok ini kena hack ke apa, biarlah. Ke Instagram mana ni? Saya dua je. Satu gagak slash pun, satu gagak dot pun. Yang dot pun tu silap email. Tapi saya biarlah sebagai dummy account kalau apa-apa hal jadi dengan account ni. Tapi yang ni yang betul lah, yang saya akan update. Cuma sekarang ni bulan puasa, slow sikit update. Tapi insyaAllah dah habis puasa nanti saya akan cubalah update lagi banyak. So please like, share and subscribe. Okay. Saya tengah menunggu Tuan dia jual sendiri komik Muslim Medik. Soalannya, adakah saya jual sendiri komik Muslim Medik? Realitinya saya pun tak dapat lagi buku Muslim Medik tu. Sebab ni lah, sebab COVID ni kan. Tengoklah nanti insyaAllah dah apa nama, dah habis apa nama lockdown ni, saya akan pergi jual lah. Apa Kiwirai ni promote if ke YouTube ke ni? IG. Apa maksud if? IG ke YouTube? Saya YouTube tak ada. Ada IG. Ada DeviantArt lah dulu. Tapi sekarang tak ada DeviantArt tu. Apa maksud dia, saya tak faham. Ada link YouTube? Tak apalah. Oh, promo IG ke YouTube? Oh, YouTube ada sebenarnya anime. Satu dah buat anime kat YouTube. Tapi bacalah Last Doctor-nya Webtoon tu. Nanti adalah satu link ke anime yang saya buat kat YouTube.
Tapi tu ialah satu video YouTube. Oh, Instagram tak panggil subscribe ke? Panggil like je, follow. Okay, follow. Please follow. Facebook ada, tapi akaun artis tak ada lah. Akaun peribadi je. Yang private, yang tak buat apa-apa. InsyaAllah nanti saya buat satu akaun artis dekat Facebook saya. Boleh follow. Sekarang ni tengah nasihatkan short story webtoon tu. Nanti dah ada, saya akan ni lah. Akaun untuk webtoon yang Last Doctor tu ada kat Facebook. Tapi tu pun dah lama tak aktif. Tapi akaun untuk agak musim medik tak ada lagi lah. Okay. Oh, lupa nak letak background. Buat dapat background sikit. Akhir minit. Ada lagi soalan? Kiwirai 2 orang je ada rasa, 3 orang je ada rasa ni. Siapa yang melihat bekas secara live, saya pun faham lah sekarang nak buka puasa. Saya pun nak kena masak lepas ni. Apa nama, letak alamat IG kat gambar tu. Okay. Nanti saya cari space yang sesuai. Tak kat bawah tu kot. So siapa-siapa yang melihat secara tak live tu, selamat berbuka puasa. Segala kekurangan sepanjang stream ini minta maaf lah. Sebab ni first time saya buat Instagram. Oh, cheese. Cakap seorang rupanya. Kiwirai pergi masak. Tak apa lah. Okay. Terima kasih Tuan Amir, Cik Amir. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Apa-apa boleh mesej saya di Instagram. Saya akan balas insyaAllah. Okay. Terima kasih. Dengar adalah juga orang dengar bebel tadi.